Hampa tahu kau main carom? Kalau tak tahu, mainlah Rumah Pulau Pinang, kan? Lautannya biru, hai pantainya bersih, ku terpaut. Cuaca redup di petang tenang, terbang tinggi burung tempur. Berjumpa kita di Rumah Pulau Pinang, rumah dihias untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua penonton-penonton kita di Facebook. Hari ini kita ada segmen budaya dan tradisi. Okey, budaya dan tradisi MMACP. MMCP kita ada promotion seperti swimming pool untuk dewasa RM5, untuk dewasa RM8 untuk anak-anak baru RM5. Selain itu kita juga ada aktiviti lasak seperti ATV, kayak, memancing dan aktiviti terbaru kita ada wall climbing. Selain itu juga kita juga mempunyai aktiviti tradisional seperti congkak, carom, warna batik, gasing dan guli. Di Mini Malaysia juga kita mempunyai package nostalgia iaitu makan berhidang. Untuk mengetahui maklumat lebih lanjut boleh hubungi di hotline 013-313-8686. Saya ulang semula 013-313-8686. Tanpa berbuang masa lagi, di sini kita ada kita punya jemputan hari ini iaitu Pak Wan. Okey, Pak Wan boleh Hai, Assalamualaikum. Tadi Aisyah dah bagi pantun, saya pun nak bagi pantun jugalah. Bunga Tanjung jalur bersemi, tumbuh bersilang warna ceria, budaya dijunjung indah berseni, tradisi gemilang di sinilah tempatnya. Tadi saya tunggu juga Aisyah nak bagi saya bercakap tapi dia tak bagi saya bercakap, jadi saya diam je. So sebenarnya kalau ikutkan, saya pun bukanlah jemputan di sini. Kita sama-sama je kat sini. Sebelum ni kita bersama dengan Mek Jah. So hari ni kita bersama dengan Aisyah, pengacara yang baru. Ya, okey. Sekarang ni untuk makluman penonton di Facebook, kita berada di Rumah Pulau Pinang di Mini Malaysia ni. Okey, untuk pengetahuan anda semua dengan Aisyah semua, Mini Malaysia ni kita ada 13 buah negeri di dalam Mini Malaysia ni. Kita ada Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan banyak lagi, dan last kali kita ada Sabah dan Sarawak. Ya, betul. So sekarang ni kita berada di luar perkarangan Rumah Pulau Pinang. Ya, betul tu. Apa yang ada dekat luar perkarangan Pulau Pinang ni. Sebelahan dengan Rumah Kedah dan juga Rumah Perlis. Okey. Apa topik kita hari ini? Okey, topik hari ni macam biasalah Pak Wan nak cerita dekat anda semua sejarah-sejarah setiap negeri yang ada dekat sini dan juga tradisi yang ada dekat setiap negeri. Okey, hari ni saya teka apa sejarah kita nak buat? Sejarah Rumah Pulau Pinang, betul tak? Ya, betul. Okey. Alright, sekarang sini saya ceritakan. Okey, Rumah Pulau Pinang ni, selain daripada Rumah Pulau Pinang ni, Okey, minta maaf atas masalah teknikal tadi. Okey, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita kepada segmen
Tradisi dan budaya. Ya, bersama MMACP. dengan saya Pak Wan dan juga Dan Aisyah. saya Aisyah. Ya, betul. Untuk Hari ni, anda hari ini kita tidak bersara langsung bersama dengan Amik Jah. So kita ada host yang baru, kita bersama dengan Aisyah. Okey. Okey. Untuk pengetahuan anda juga, kita berada di pekarangan Rumah Pulau Pinang. Ya, betul. Selain daripada Rumah Pulau Pinang ni, kita ada dua nama khas untuk Pulau Pinang. Okey, Rumah Pulau Pinang ni dipanggil Rumah Bumbung Panjang Pulau Pinang. Dan satu lagi nama saintifik dia untuk Rumah Pulau Pinang ni, kalau Aisyah nak tahu dan untuk menonton di Facebook, adalah Rumah Gajah Menyusu. Ya, okey, boleh saya teka kenapa dia panggil Rumah Gajah Menyusu? Boleh. Sebab reka bentuk dia seperti gajah yang sedang menyusukan anak, betul tak? Ya, betul. Kalau kita tengok dari atas, kita akan nampak dari atas bentuk ibu yang sedang menyusukan anaknya yang tengah baring di atas tanah lah. Okey. Okey, jadi hari ini kita nak mengupaskan sejarah Pulau Pinang, okey? Okey, Pulau Pinang satu je, jangan banyak pulau. Nanti satu orang je. keliru, satu je, Pulau Pinang. Okey, maafkan saya. Sejarah Pulau Pinang. Okey, kalau kita ikutkan sejarah Pulau Pinang daripada awal dia, sejarah Pulau Pinang ni dia rapat dengan sejarah Kedah. Okey, Pulau Pinang dulunya berada di bawah pemerintahan naungan Kesultanan Melayu Kedah. Pada kurun ke-18, British datang ke Kedah, kedua-dua pihak berbincang. Jadi British menjadikan Pulau Pinang ni sebagai pelabuhan antara Kedah. Dia bertujuan untuk menyerahkan Pulau Pinang kepada British sekiranya mereka memberikan perlindungan kepada Kedah daripada ancaman Siam. Kalau kita nak tahu lah. Jadi baru semua orang tahu yang sebenarnya Pulau Pinang ni bawah naungan Kedah. Bawah naungan Kedah, betul. Pada permulaan dia lah. Ya, tapi bila British masuk, dia bagi jaminan kepada Kedah supaya Siam ni tidak menyerang Kedah. Jadi British ambil Pulau Pinang ni, jadi pecahlah antara Jadi Kedah dan juga Pulau negeri. Pinang. Ya, Ya, betul. Okey. Namun masa sebelum tu British mengingkari perjanjian itu dan negeri Kedah dan menjajah daerah Perai. Daerah masih lagi ke daerah Kedai lagi lah. Alright. Sehingga hari ini Pulau Pinang terdiri daripada dua kawasan, iaitu pulau dan di darat. Oh, maksudnya Pulau Pinang ni ada dua tempat. Dia ada dekat terpisah sikit pulau, lepas tu ada juga di darat. Ya, macam betul. dekat Dia ada dua. Satu darat dan satu pulau. Dia terbagi kepada dua. Okey. Okey. Sambung lagi? Silakan. Okey, kita cerita lagi. Okey. Pulau Pinang ni juga merupakan negeri di Malaysia dan merupakan sebahagian negeri Kedah sebelum diambil alih oleh syarikat Hindia Timur. Bila dah diambil hingga syarikat ni dan dijadikan tanah jajahan mahkota British. Kalau kita nak tahu. Okey, dalam negeri juga merupakan tempat British yang pertama di semenanjung Malaysia dan hanya negeri yang terpisah di belah dua di Malaysia, antara Kedah dengan Pulau Pinang. Jadi bila dah terbahagi kepada dua, jadilah negeri Kedah dan juga negeri Pulau Pinang. Jadilah dia terpecah kepada dua. Okey. Okey, seterusnya Pulau Pinang ni diambil daripada nama pokok. Okey, nama pokok dia dipanggil dekat Tanjung Bidara kalau tak silap. Nama pokok ni kita ambil pokok pinang dekat Tanjung Bidara yang dikenali sebelum dikenali sebagai Pulau Pinang. Jadi dia terdapat banyak di lebih kurang dekat pantai-pantai yang ada dekat Pulau Pinang ni. Dia lagi banyak lah. Kalau nak tahu. Maksudnya pokok pinang tu sendirilah dia ambil pulau dan pokok tu jadi Pulau Pinang. Macam tu ke? Okey, dia ambil nama tempat ni sebab kita ada dua, satu darat, satu pulau. Jadi bila dapat je orang kata nama tempat tu sempena nama pokok, jadi tempat tu dijadikan Pulau Pinang disebabkan dia berdekatan dengan pulau. Okey, jadi ada lagi ke sejarah Pulau Pinang ni? Ada, tapi kita pendekkan. Okey, menurut laporan daripada Sosioekonomi Negeri 2017 yang diterbitkan pada tahun 26 Mei 2018 memberitahu bahawa Pulau Pinang mempunyai KDNK capital sebanyak lebih kurang dalam 89 juta masa tu. 80 juta orang lah. Okey, negeri Pulau Pinang juga merupakan negeri majoriti penduduk dia kebanyakan di Pulau Pinang ni masyarakat Cina yang ada dekat sini. Jadi sebab itulah Pulau Pinang ni ada Baba Nyonya, betul tak? Betul, dia ada Baba Nyonya. Bukan Melaka saja yang ada. Ya, Pulau Pinang pun ada juga Baba Nyonya. Alright. Untuk pengetahuan semua, Baba Nyonya ni cuma ada dua negeri sahaja, Melaka dan juga Pulau Pinang. Ya, betul lah Syah. Ada dua sahaja di Melaka dan juga di Pulau Pinang. Tapi kebanyakannya yang Baba Nyonya ni dia semakin popular di negeri Melaka. Cuma yang dekat Pulau Pinang ni masih lagi ada. Yang berbeza antara Baba Nyonya negeri Melaka dengan Pulau Pinang, Aisyah tahu tak perbezaan dia?
Okey, untuk perbezaan antara Baba Nyonya Pulau Pinang dan juga Melaka, Melaka ni masih mengamalkan lagi budaya Baba Nyonyanya, seperti macam percakapan dia antara Melayu dengan Cina. Jadi bila contoh dia macam kita tanya dari mana Bi, dia panggil Bi. Lepas tu kita dekat sana, lu dari mana pergi? Lu dari mana pergi? Kalau dekat Pulau Pinang ni, dia akan panggil lebih kurang macam dialek Cina. Dialek Cina. Dialek Cina dia lebih kurang, perkataan Cina tu Cina lah. betul, lebih kepada Cina. Sebab memang masyarakat Cina lebih banyak dekat dalam Pulau Pinang ni. Alright, perjalanan dia pergi pusing balik daripada memulakan jambatan Pulau Pinang yang mula seawal pagi. Okey. Dia ada juga lapangan terbang yang orang kata kedua sibuk yang daripada kargo di Malaysia. Okey. Untuk maklumat anda juga, dekat Pulau Pinang ni juga terdapat sekolah yang tertua di negeri ni di dalam Malaysia, iaitu Penang Free School. Oh, Penang Free School. Ini sekolah yang paling lama. Tu. Kalau untuk pengetahuan anda juga dan pengetahuan Aisyah, kita ada sekolah yang paling lama dekat Pulau Pinang ni, Penang Free School, atau nama singkatan dia PFS. Yang merupakan sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di Jalan Masjid Negeri. Di kawasan tu lah. Yang boleh nak pergi ke Pulau Pinang tu boleh try pergi tengok sekolah-sekolah. Betul, boleh try tengok kat situ sebab kita ada sekolah tu banyak dia, ramai orang tak tahu. Jadi bila kita memberitahu penerangan tentang Pulau Pinang ni, jadi yang ada masa tu bolehlah ke Pulau Pinang untuk melihat sekolah yang lama tu yang masih lagi ada dan masih digunakan untuk sesi pembelajaran. Ya, betul. Okey, sekarang ni kita dah bercerita tentang sejarah Pulau Pinang. Okey, bagaimana pula dengan daerah Pulau Pinang? Okey, kalau ikutkan dekat sini, daerah Pulau Pinang ni dia lebih kurang ada 5 daerah. Wow. 5 daerah. Kalau macam dekat Johor kita ada lebih kurang dalam 8 daerah. Tapi dekat Pulau Pinang ni kita ada 5 daerah. 5 daerah. Okey. Daerah yang pertama adalah Darat Baya Pulau Barat Baya. Dah jadi lain bunyi dia. Okey. Barat Daya Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, seberang Perai Tengah, seberang Perai Utara, dan last sekali timur laut Pulau Pinang. Jadi kiranya 5 daerah ni yang masih lagi terkenal dekat Pulau Pinang lah. Kalau kita pergi tempat-tempat ni ada ciri-ciri dan keistimewaan masing-masing. So banyak jugalah daerah-daerah di Pulau Pinang ini. Betul, banyak sekali. Okey, selain tu kita ada apa? Kita ada berapa bandar utama di Pulau Pinang tu? Okey, kalau ikutkan dekat Pulau Pinang ni daripada 5 daerah. 5 daerah tadi, kita ada lebih kurang 20 bandar utama yang ada dekat Pulau Pinang ni. Apa antara bandar-bandar yang ada dalam Pulau Pinang tu? Okey, ni sebab kita tahu 20 bandar utama dekat Pulau Pinang tu. Kalau kita cakap pun orang mesti tahulah. Okey, itu Pulau Pinang. Itu Pulau Pinang. Okey, yang pertama kita ada Air Hitam. Air Hitam. Yang kedua kita ada Balik Pulau. Kita ada Bayang Lepas. Kita ada Batu Kawan, Gelugur, Bayang Baru, Kepala Batas, Bukit Mertajam, Jawi, Nibung Tebal, Sungai Ara, Sungai Nibung, Sungai Dua, Juru, Butterworth, Penaga, Penanti, Sungai Pinang, Bukit Tengah, dan last sekali yang ni best. Apa tu? Sungai Puyu. Apa yang ada kat Sungai Puyu tu? Ini saya masih lagi mencari apa yang ada dekat situ. Dekat bandar utama ni, kalau tak silap Sungai Puyu tu, kalau dulu yang apa yang saya dapat information, dekat situ banyak sangat ikan puyuh yang ada dekat situ. Disebabkan banyak ikan puyuh, jadi sungai tu diberi nama Sungai Puyu. Itu yang saya tahulah. Kalau saya silap ke apa ke, anda bolehlah komen di ruang Facebook tu. InsyaAllah saya cuba akan memberi kenyataan yang sebenarnya. Itu apa pendapat yang saya cari dan saya kaji apa yang ada dekat Sungai Puyu tu. Antara banyak-banyak bandar tu, saya tertariklah dengan Bandar Jawi tu. Apa yang agak-agaknya ada kat Bandar Jawi tu kan? Okey. Kalau ikutkan Bandar Jawi tu, biasalah kalau Pulau Pinang ni dia ada banyak ciri-ciri tradisi dia yang kita rasa macam
kita rasa nak pergi. Tapi yang dekat Jawi ni saya kurang pasti apa yang ada kat situ. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita akan cuba huraikan setiap kawasan bandar yang saya sebut tadi, 20 kawasan tu kepada ciri-ciri dia satu persatu. Kita akan cuba huraikan nanti. Tak apa Pak Wan. Okey, sekejap ya Pak Wan, kepada penonton-penonton yang baru sahaja masuk kita punya live Facebook. Sekarang ni kita berada di pekarangan Pulau Pinang, betul Ya, tak? betul. Di dalam Mini Malaysia. So dalam Mini Malaysia ni kita ada promotion seperti swimming pool untuk dewasa RM8, kanak-kanak RM5. Selain tu juga kita juga ada aktiviti lasak seperti ATV. Kita ada juga memanah, memancing, dan paling terbaru sekali jangan lupalah try untuk kita punya wall climbing. Ya, betul. Okey. Okey, sekarang ni kita nak ke segmen apa pula? Bukan, Okey, maksudnya sebelum topik kita apa? nak ke topik yang lain, saya nak beritahu anda, okey, dekat Mini Malaysia ni kita ada persembahan kebudayaan. Okey, persembahan kebudayaan kita setiap cuti sekolah dan juga hari Minggu, kita akan start pada pukul 11 pagi, 2.30 petang dan juga pukul 4 petang. Persembahan kebudayaan yang dipersembahkan oleh artis tari Mini Malaysia dan ASEAN Cultural Park Icon Melaka sendiri yang ada dekat sini. Jadi dalam tarian tu ada tak tarian Pulau Pinang juga? Tarian Ada. tradisi, ya. Macam-macam ada. Kalau nak, kita boleh datang ke Malaysia ni dan kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu setiap negeri yang ada kat sini. Okey, untuk ni saya bagi tahu sikit penerangan, okey. Untuk yang anda yang ada dekat luar sana tu, dekat dalam Mini Malaysia ni kita ada aktiviti yang ada dekat dalam Mini Malaysia. Selain daripada Aisyah bagi tahu tadi, kita ada aktiviti dekat setiap rumah. Kita ada permainan congkak, kita ada permainan gasing, permainan guli, sumpit dekat rumah Sarawak. Yang nak try sumpit tu boleh datang ke rumah Sarawak untuk mencuba sumpit. Kat tempat lain tak ada, dekat Mini Malaysia ni je yang ada. Okey, jangan lupalah datang dekat Mini Malaysia ni berdekatan dengan Aikro saja di dalam Melaka. So anda boleh teroka satu Malaysia. Datang Melaka je teroka satu Malaysia. Betul tak? Betul. Okey, sekarang ni kita nak ke Okey, jadi tadi kita dah sediakan cerita sejarah dia, daerah dia. Okey, dan kita cerita tentang apa tadi? kita punya bandar yang dalam Pulau Pinang. ya betul. Kita ada 20 bandar yang ada kat situ. Okey, sekarang ni saya nak cerita kat anda tentang busana dia. Apa busana, di Pulau Pinang? Macam yang saya pakai sekarang ni adalah dia dah di macam mana bagi tahu dia dah di-upgrade. So ni yang cantik yang ada dekat kepala saya ni yang saya pakai ni tarbus. Memang kalau popular. tengok dalam cerita Piramli, betul Ya, tak? betul. Memang dia popular dengan tarbus lah kalau kat Pulau Pinang ni. Okey, kalau untuk yang perempuan pula kebiasaannya yang macam Aisyah pakai ni adalah kebaya. Kebaya nyonya, betul. Dia ada bunga-bunga di bahagian pinggulnya, dekat tangan dia, nampak cantik lah. Ada pelbagai warna dan budaya. Okey, saya ceritakan untuk busana Pulau Pinang ni, Aisyah. Okey, Pulau Pinang ni negeri dia yang kaya dengan warisan sejarah, mempamerkan ciri-ciri pengaruh budaya yang diterima. Okey, sejarah ia juga menyaksikan seorang orang-orang asing seperti dari China, India dan juga pedagang yang mencari kehidupan di negeri Pulau Pinang ini. Okey, sehingga ke hari ini suasana budaya dan adat tradisi Pulau Pinang oleh 3 kaum yang terbesar di Pulau Mutiara ni, iaitu kaum Melayu, Cina dan India juga. Sebab tu kita dipanggil satu Malaysia. Betul. Kalau tengok kat sini ada Cina, ada India, ada orang Melayu. So dekat kita pelbagai kaum yang ada dekat sini. Okey, saya sambung, okey? Boleh. Belum lagi, cik. Okey, Okey, untuk pengunjung yang baru saja lihat Facebook kita, jangan lupa komen, like dan share, okey? Sekarang ni kita betul. cerita tentang sejarah Pulau Pinang. Sekarang kita telah masuk ke topik busana Pulau Pinang. Ya, betul. Okey. Kita Kita sambung lagi sekali. Okey. Untuk kaum Melayu yang terkenal dengan baju kebaya labuh dan juga baju kurung, manakala kaum lelaki memilih baju Melayu cekak musang. Okey. Kaum India pula dia ada jaket, ada baju dalam yang dipadankan dengan kain pelikat dan juga topi. Okey, untuk kaum wanita dia memilih baju kebaya labuh dan juga kebaya pendek bersulam seperti yang Aisyah pakai. Okey, saya punya ni baju pendek lah. Kebaya pendek dan bersulam. Okey. Kaum Cina ni pula dia lebih kurang kepada berpakaian samfu yang dipadankan dengan cheongsam. Tu untuk kaum Cina lah. Dia combine dua. Dan seterusnya manakala golongan baba dia lebih senang memakai samfu yang dipadankan dengan seluar dan juga lebih kurang dekat dengan nyonya Pulau Pinang. Dia lebih menggemar. Menggemari. Okey. Baju kebaya pendek berkain batik ataupun berkebaya labuh nyonya dia.
So macam Aisyah pakai ni adalah contoh je lah untuk perempuan yang kebiasaannya orang Pulau Pinang pakai kat sana. Dia lebih kurang macam dekat Melaka, ada Baba Nyonya dia juga. Tapi untuk yang dekat Pulau Pinang pun ada juga. Tapi kebanyakan yang kita tahu Baba Nyonya ni terdapat dekat Melaka. Tapi Ramai dekat orang Pulau tahu Pinang ni Melaka pun sahaja. ada juga. Kalau korang semua nak tahulah sebenarnya Baba Nyonya ni semua juga terdapat di Pulau Pinang, bukan sahaja Ya, di betul. Melaka. Jadi Okey. dia tak ada dekat, orang kata ada dekat orang tahu yang ada dekat Melaka sahaja. Tapi Pulau Pinang ni ramai yang tak tahu. Tapi sebenarnya dekat Pulau Pinang ni ada juga Baba Nyonya dia. Ya, Okey, betul. untuk dari busana lelaki pula, dia lebih memilih kepada memakai kaum Melayu, peranakan dan wanita memakai baju panjang, baju kecil, pakaian tradisional kaum Nyonya dia. Dia ada baju kecil dalam dia lah. Macam Nyonya yang Melaka, dia pakai Baba Nyonya terus je. Tapi untuk Baba Nyonya Pulau Pinang ni, dia ada baju kecil untuk di dalam je. Lepas tu nanti dia akan macam nampak Betul. Tu yang menampakkan dia yang orang-orang wanita yang dekat Pulau Pinang, dia nampak slim, dia nampak betul. shape, dia orang panggil. Okey, manakala lelaki pula, dia memakai pakaian lebih kurang ke arah cara barat, yang dipadankan dengan kain sampin dan juga tarapu seperti yang saya pakai ni lah. Okey, pakaian yang digemari oleh Melayu peranakan. Dia suka orang kata campur-campur daripada India, Melayu, dan juga yang digemari biasanya cara barat ni, dia berseluar, berkain pelengkat, kain pelengkat. Okey. Dah tersasul pula. Okey, berkain pelengkat dan juga dia akan pakai vest untuk lelaki. Tapi di dalam dia ada baju, orang panggil baju pagoda. Dalam dia baju pagoda tu kebiasaan masyarakat lelaki yang pakai dekat situ lah. Okey, untuk yang perempuan pula ya Aisyah, okey, baju kebaya sulam ni asas dia yang digayakan dengan kain batik sarung. Alright, baju ni lazimnya disulam dengan motif bunga cempaka, sulam tebuk terus dan dipakai dengan kerongsang berantai. Macam yang ni lah, dia ditebuk. Kalau kita tengok kat sini, sulam dia bertebuk. So banyak yang orang tengok baju Nyonya, Baba Nyonya Melaka ni dia tak ditebuk. Dia biasa saja, tapi dia masih ada sulam-sulam bunga yang ada dekat baju tu lah. Untuk yang Pulau Pinang ni, dia punya special sikit sebab baju kebaya dia, baju Nyonya je ditebuk. Contoh dia macam ni lah. Jadi tebuk. Jadi perbezaan antara Pulau Pinang, Baba Nyonya Pulau Pinang dengan Melaka, bezanya antara itu dah dia. Dia tebuk. Okey, faham. Ada lagi ke untuk busana kita punya Pulau Pinang ni? Okey, rasanya macam ada lagi. Untuk yang terakhir, okey, untuk bahagian lelaki pula, lelaki ni suka pakai baju cekap musang. Okey, samping songket dia, jalur dia berdiri. Biasa dia akan pakai kain songket ni, jalur dia berdiri ke atas. So semua ke atas. Wanita dia pula biasalah pakai kebaya bersulam dan juga kain batik. Memang baju lama-lama lah. Dia tak ada guna kain songket ke apa ke, tak ada. Dia memang kain biasa. Biasa dia akan pakai kebaya sulam dan juga kain batik. Itu perkara yang kata baju utama dia. Alright. Untuk baju kebaya sulam tebuk terus yang dipadankan dengan kain dan selendang batik, dia ada selendang dia juga. Okey, untuk baju kebaya Nyonya ni ada selendang dia juga. Alright, untuk satu set lah. Betul. Sulam motif dia kebiasaan dia adalah bunga-bunga yang melambangkan kemahiran wanita Nyonya dalam kerja tangan ni. Tak faham pula. Okey. Kita ada soalan daripada Facebook. Maaf ya, kita tak nampak sangat soalan tu. Okey, boleh tak saya cakap antara Pening dan Melaka, di apa tu ya? Di manakah Baba Nyonya bertapak dahulu? Soalan tu kat mana Baba Nyonya bertapak dahulu? Okey, permulaan Baba Nyonya bertapak dulu. Okey, seperti yang kita tahu dekat Baba Nyonya ni bertapak bermulanya di Melaka. Di Melaka. Bermulanya di Melaka. Okey. Itu yang kita tahu. Yang bermulanya di Melaka, maksudnya daripada Melaka, Puteri Hang Liput berhenti di negeri Melaka dan bermulanya Baba Nyonya ni di Melaka, perkahwinan campuran antara Melayu dengan Cina. So bermulanya Melaka. Tapi apa yang saya cari dan saya orang kata kupaskan balik, ada yang mengatakan Baba Nyonya ni bermulanya di Pulau Pinang. Betul. Jadi kita pun sebenarnya keliru jugalah. Betul. Mana satu yang bermula, sebab kita pun sekarang ni dah
era yang dah hujung-hujung dah. Kita dah penghujung. Daripada awal dia ada yang kata Pulau Pinang start dulu. Tapi yang sebelah sini mengatakan Melaka start dulu. Kita tak tahu yang mana satu, tapi kebanyakan dia yang pastinya yang dua-dua ni memang ada babaran Nyonya. Ya, Untuk betul. negeri Melaka dan juga Pulau Pinang masih lagi ada Pulau Pinang. Cuma hanya di Melaka dan Pulau Pinang. Negeri lain susah nak terdapat kalau, Baba Nyonya. Betul. Kalau dekat Melaka dia masih lagi meluas. Pengetahuan Baba Nyonya ni tentang Melaka masih lagi meluas. Kalau dekat Pulau Pinang ni dah kurang sikit, tapi masih lagi orang ingat. Sebenarnya ada, cuma orang je yang tak tahu sebenarnya. Betul. Itu sahaja. Sebabkan kita jarang explore untuk Pulau Pinang pasal Baba Nyonya ni. Jadi orang tak tahu. Kebanyakan kita banyak expose ke Melaka. Yang Pulau Pinang ni jarang ada yang tahu. Ya, betul. Okey, jadi lepas ini kita nak bercakap tentang topik apa lagi berkenaan busana dengan budaya dan Okey, selain daripada tu saya nak bagi tahu dekat tentang rumah Pulau Pinang yang kita ada sekarang ni kat Mini Malaysia. Okey, yang anda tengok kalau datang kat Mini Malaysia ni, dekat Pulau Pinang ni depan rumah dia ada kerawang. Okey, kalau kita datang dekat Mini Malaysia ni, depan dia ada kerawang. Kerawang ni menunjukkan setiap orang kata orang yang berkarya, hasil karya dia nampak dekat Pulau Pinang ni, dia punya corak dia menunjukkan dia tu adalah orang bangsawan. Dia berbeza sikit lah. Kreatif ke? Lebih kurang macam tu lah. Kalau kita tengok kat sini, rumah Pulau Pinang ni ada 3 tangga sebenarnya. Ada tangga dapur, tangga tepi dengan tangga hadapan. Okey, untuk tangga dapur pula kebiasaannya untuk orang-orang dulu, orang perempuan akan naik bermula daripada dapur dan lelaki akan naik ikut daripada tangga hadapan. Jadi orang perempuan biasa kalau masuk rumah ke apa, dia akan pergi ke terus ke dapur. Sebab yang perempuan ni pula akan terus ke dapur, tolong berhidang, tolong masak, tolong apa. Yang lelaki bila kalau ada kenduri, dia orang akan terus masuk dari depan dan terus duduk untuk bermulalah orang kata bacaan doa yang diperlukan dalam majlis yang diriaikan. Jadi lebih tertib lah perempuan masuk ke belakang dulu. Betul, dia tak ada masuk gopo-gopo, masuk semua sekali. Jadi berbeza, lelaki yang perempuan masuk, yang perempuan masuk dari belakang dan lelaki masuk dari depan. Okey, keunikan dia kat situ kan, rumah Pulau Pinang. Betul, tu keunikan rumah Pulau Pinang ni lah. Right. Untuk pengetahuan anda juga, rumah Pulau Pinang ni dia ada satu bilik je. Ada satu bilik je. Jadi kita ada 2 tangga ataupun 3 tangga, betul tak? Depan, tepi dan belakang. Tetapi dalam rumah dia cuma ada satu sahaja bilik. Satu je bilik. Nak tahu kenapa? Okey, untuk orang-orang dulu punya rumah tradisi Melayu ni, dia buat satu bilik disebabkan bilik tu hanya untuk ibu bapa saja. Bila anak tu dah besar, yang dalam bilik ni akan dihaskan untuk anak perempuan sahaja. Anak lelaki tidur di luar. Jadi ibu bapa tidur ibu bapa pun tidur di luar. Bilik tu memang dihaskan untuk anak perempuan sahaja. Okey, faham. Itu adalah antara tradisi di rumah Pinang, Pulau Pinang kita. Betul, rumah Pulau Pinang. Kita sebut tu betul ni. Maafkan saya. Betul. Sangat tersasul. Okey, nampaknya kita ada soalan di FB lagi. Okey, antara soalannya, nama pakaian tradisi di Pulau Pinang. Ada nama ke untuk nama pakaian tradisi di Pulau Pinang? Okey, pakaian tradisi Pulau Pinang ni dia macam biasa, sama juga macam kita. Macam saya bagi tahu tadi. Kita ada baju kebaya dengan baju kebaya tembus apa? Maafkan saya, baju kebaya pendek dan dipakai dengan kain batik. Ya, betul. Okey. Tadi ada ni sikit. Okey. Sama macam Aisyah bagi tahu tadi, busana dia tadi yang ada dekat Pulau Pinang ni berkebaya pendek, kain batik. Yang beza dia kat rumah baju Pulau Pinang ni, yang perempuan ni kebaya dia ditebuk. Ya, betul. Okey, saya jujur untuk yang lelaki pula, dia ada tarbus. Okey, dia ada tarbus, dia ada baju kemeja. Itu biasanya kalau baju yang dipakai seperti itu adalah baju yang peranakan yang telah dibawa datang ke Pulau Pinang je lah bajunya. Dia ada sampai yang apa tadi, bersulam tegak kalau di Pulau Pinang, betul tak? Kalau betul. Kalau di Pulau Pinang macam tu, dia akan bersulam macam tu. Okey, biasanya kalau lelaki dia akan pakai baju peranakan antara baju peranakan yang dinamakan baju peranakan yang dipakai 3 kaum, Melayu, Cina, India. Kalau kita tengok kat Pulau Pinang ni ada baju Melayu, ada baju
baju Cina, ada baju India, dan kita pelbagai kat situ memang sebab memang dekat Pulau Pinang ni merangkumi 3 kaum yang ada dekat Pulau Pinang, Melayu, Cina dan India. Okey. Jadi kita ada lagi ke untuk kita tahu mengenai rumah Pulau Pinang ni ataupun sejarah lain? Okey, untuk pasal sejarah lain ni kita memang dah tak ada lagi sejarah dia. Saya pun dah cerita pada anda semua. So kalau nak tahu dia punya sejarah dia, bolehlah orang kata komen di ruang Facebook di Mini Malaysia, dan insya-Allah saya cuba menjawab soalan-soalan yang anda akan berikan. Okey, Alright. sekarang ni kita nak ke apa pula? Topik kebudayaan dan ekonomi rumah Pulau Pinang ke atau Okey, okey, kita punya penerbit kita bagi tahu kita ada soalan Facebook. Okey, ada soalan lagi Facebook soalan kita. Facebook. Maafkan saya. Okey, soalan dia, apakah makanan tradisi di Pulau Pinang? Okey, senang je. Okey, makanan tradisi yang ada kat Pulau Pinang ni seperti yang kita tahulah. Macam kita punya segmen kita pagi tadi, kita dah buka dapur MMCP dekat rumah Pulau Pinang. Yang famous, boleh tengok balik, betul. Yang famous dekat Pulau Pinang adalah laksa Pulau Pinang. Ya, Yang paling famous orang cari dekat Pulau Pinang adalah laksa. Sebab laksa dia berbeza dengan laksa yang lain. Ada lagi satu nasi ganjar ke? Bukan dia Pulau Pinang ada nasi apa yang beratur ramai-ramai? Yang itu beratur ramai-ramai. Nasi yang beratur ramai-ramai Okey. Nasi yang beratur ramai-ramai tu orang panggil dia nasi kandar. Nasi kandar. Lupa nama nasi kandar. Itu memang famous lah. Antara dua, dan satu lagi pesembok. Pesembok tu untuk kita punya cuci mulut, betul tak? Ya, betul. Kalau orang cari memang banyak lah dekat situ, meluas. Gerai-gerai depan tu memang banyak. Ada ya, saja. betul. Kalau tengok dekat mana-mana anda pergi dekat Pulau Pinang ni, ada laksa, ada pesembok, ada nasi kandar. Paling famous sekali orang cari nasi kandar dengan laksa. Ya, betul. Tu memang ada makanan lagi paling famous kat situ lah. Kita punya orang penonton yang kat luar tu pun dah terliur lah dia tengok dengar aku cerita ni. Jadi kalau Pulau Pinang ni pun dia banyak tempat-tempat bersejarah yang kita boleh jalan kaki, betul tak? Betul, boleh jalan kaki, tak ada masalah. Pulau Pinang, saya paling sukalah makan ais kepal. So dia akan letak air perinci yang warna-warni tu. Betul. Sedap. Itu memang ya Allah sedapnya. Kalau anak-anak kalau tengah terik panas matahari kan, dapat ais kepal tu memang sedap lah. Kalau dah dapat dengan ais kepal tu memang tak akan tinggal lah. Memang akan duduk kat situ kita rasa. Ya, betul. Anda yang kena pergi ke Pulau Pinang untuk dapatkan apa yang kami ceritakan anda. Ni lupa pesembok, nasi kandar, laksa Pulau Pinang dan ais juga kepal. ais kepal. Itu yang paling famous lah, jangan lupa. Kita akan cari. Alright. Okay, kita ada lagi soalan di FB iaitu soalan dia berbunyi begini, mengapa Pulau Pinang terkenal dengan rempah ratus? Okey, saya cuba minta Aisyah bagi tahulah. Okey, astagfirullahalazim. Okey. Kalau anda semua nak tahu, okey tak apa. Kita dengar dulu apa yang Aisyah nak sampaikan. Apa yang saya dah lihat dari rumah Pulau Pinang yang terdapat di Mini Malaysia ni, masuk-masuk je kita akan perkenalkan rempah ratus yang ada di Pulau Pinang. Betul tak? Kita ada pameran bagaimana bunga dia, rempah ratus dia berbentuk dan apa nama-nama rempah dia. Tapi kenapa tu saya tak tahu. Okey. Macam saya ceritakan daripada tadi, saya cerita kita dekat Pulau Pinang kita ada 3 kaum yang ada kat sini. Melayu, Cina, India. Salah satunya kenapa Pulau Pinang ni terkenal dengan rempah ratus, sebab kita ada kaum India yang ada dekat negeri Pulau Pinang ni, yang mana jadi kita tahu rempah ratus yang ada dekat sini. Pelbagai rempah ratus yang ada, sebab tu dekat Pulau Pinang ni macam Aisyah bagi tahu tadi, kita ada satu sudut khas untuk pameran rempah ratus yang ada dekat sini. Ya, betul. So anda boleh datang dan mengenali semua rempah-rempah ratus yang ada di untuk kita boleh menggunakan lah untuk masak dan sebagainya. Ya, disebab itulah macam tadi yang di soalan tadi, mengapa Pulau Pinang banyak rempah ratus? Disebabkan kita ada 3 kaum yang ada dekat Pulau Pinang ni, Melayu, Cina, India, dan kaum India tu adalah pengasas utama untuk rempah ratus tu. Jadi dekat Pulau Pinang ni memang paling banyak rempah ratus. Pergi mana-mana je memang ada rempah ratus. Jadi gabungan 3 kaum ni lah yang menghasilkan rempah ratus yang banyak, betul tak? Ya, betul. Alright. Kita nak cerita tentang kebudayaan dan juga ekonomi pula untuk anda. Alright. Okey, seperti yang kita tahu, Pulau Pinang ni juga digelarkan sebagai Pulau Mutiara, Pearl of the Orange. Okey, merupakan sebuah syurga mutiara lah untuk orang yang datang ke Pulau Pinang ni, bagi mencipta pencinta makan yang datang di seluruh Malaysia dari Singapura untuk menikmati gaya masakan yang istimewa.
Okey. So sebab itulah orang cakap kalau nak pergi makan, nak cari makanan, explore makanan je, pergi Pulau Pinang. Betul, pergi Pulau Pinang. Banyak Inilah makan yang ada. sebab-sebab Kita dia. hari ni pun saya rasa macam saya tak cerita pasal sejarah, kita cerita pasal makanan. Makanan. Jadi kena datang Pulau Pinang tu rasanya. Kita tengok kat situ memang ada. Okey. Apa lagi? Okey, Pulau Pinang itu? juga orang kata membayangkan pergaulan di antara kaum Cina, Melayu, India. Saya belum sampai lagi. Okey. Jadi saya kena pergi Pulau Pinang. Pergi Okey. Pulau Pinang. Pada hari yang sekarang ni, negeri Pulau Pinang juga merupakan ekonomi yang ketiga terbesar di antara negeri-negeri di Malaysia, iaitu selepas Selangor dan Johor. Sebab dekat Pulau Pinang ni dia ada sektor pengeluaran merupakan sektor terutama dalam ekonomi negeri, dan juga sumbangan sebanyak 45% kepada pengeluaran negeri kasar pada tahun 2000. Jadi perkembangan industri di bahagian selatan Pulau Pinang ni amat pesat dan juga banyak, dan juga sektor-sektor utama lain dan ekonomi Pulau Pinang termasuk sektor pelancongan, keuangan dan lain-lain perkhidmatan yang ada dekat Pulau Pinang ni. Pulau Pinang ni adalah kategori tempat yang ketiga lah orang kata paling Betul, terbesar. selepas Selangor dan juga Johor Bahru. Okey. Jadi apakah tradisi ataupun tarian yang ada di Pulau Pinang yang paling famous? Okey, kebiasaan ni yang kita tahu dekat Pulau Pinang ni, yang popular dia tarian Boria. Memang kalau pergi mana Pulau Pinang, kalau kita pada majlis-majlis kerajaan ke hari jadi ke, kebanyakan memang diorang akan famouskan tarian Boria ni. Sebab dekat tarian Boria ni dia kalau ikutkan asal dia penceritaan, sketsa teater yang diceritakan, daripada cerita tu jadilah dia tarian Boria ni. Kalau saya ceritakan sikit macam Boria ni, Aisyah belum lagi dia. Okey. Okey, untuk Boria ni adalah sejenis teater yang amat popular di negeri utara Malaysia, terutamanya Pulau Pinang. Okey, secara umumnya asal permainan Boria dikatakan dengan peristiwa Karbala di Parsi. Okay, cerita dari sana. Okey, persembahan Boria mempunyai dua segmen, iaitu segmen sketsa dan juga nyanyian. Okey, nyanyian Boria diketahui oleh seorang tukang karut, biasanya akan memegang tongkat, okey, penunjuk ketika bernyanyi. Maksudnya dia ada tongkat khas untuk dia sebelum dia bernyanyi. Okey, belum lagi. Alright. Jadi rangkap karangan Boria yang hujung suku katanya sama seperti rangkap kisahnya berkaitan dengan sketsa yang dipersembahkan. Maksudnya kat situ, betul, dia macam pantun. Dia macam pantun, setiap ujung dengan pengakhir dia adalah pangkal bentuk yang sama. Okey. Okey, saya nak cuba tanyalah. Jadi Boria ni dia ada sebelum mula tarian tu dia ada persembahan, contoh macam teater yang pendek lah dulu. Betul, sebelum kita bermulanya Boria ni ada seperti yang Aisyah bagi tahu tadi, kita ada sketsa yang pendek sebelum kita bermula tarian Boria ni. Kalau macam yang sekarang ni kebanyakannya teater pendek untuk sebelum Boria ni jarang sikit lah orang gunakan. Jadi kita terus kepada orang maksudnya yang tradisi yang sebenar-benarnya adalah ada tradisi dia ada sketsa dulu sebelum tarian tu dipersembahkan. Okey, untuk dia punya, saya ceritakan untuk yang Boria. Okey, seller yang terdiri lebih daripada 6 orang di belakang, tukang karut, tukang karang yang akan bernyanyi dan mengulangi rangkap pertama nyanyian tukang karang itu. Okey, alat-alat tradisi muzik Boria ni telah berubah mengikut peredaran masa zaman dulu dan masa sekarang. Namun begitu, penggunaan alat-alat muzik seperti violin, marwas, gendang, panjang, akordion, harmonika adalah alat muzik yang digalakkan dalam Boria ni, persembahan ni. Okey, macam tadi saya bagi tahu seller. Biasanya seller ni adalah bila kita berpantun, yang belakang tu akan ikut. Jadi yang depan tu kita panggil apa? Seller. Seller. Jadi seller tu biasanya ada seorang ke ada dua orang? Biasanya ada dua orang. Biasa ada dua orang. Bilanya dua tu akan berpantun, yang lain tu akan ikut. Kalau kita tengok biasanya kalau kita punya persembahan Boria ni lebih kurang macam persembahan di Kelantan. Di Kelantan kita ada Dikir Barat. Okey, bila kita tukang karut itu bernyanyi dan yang di Kelantan dia punya anak-anak dia yang dekat bawah ni yang duduk tu akan mengulang balik apa yang dia beritahu. Seperti juga sama seperti Boria.
Boria maksudnya yang belakang tu dia akan macam contoh buat kata orang repeat balik chorus dia lah macam Betul, tu. dia akan ikut balik apa yang ada dekat yang seller bagi tahu tadi. Jadi dia akan ikut balik apa yang dinyanyikan oleh seller tadi. Okey, jadi boleh tak kita tahu apa sejarah mengenai Boria ni? Okey, ni saya ceritakan sikit sejarah tentang latar belakang Boria ni lah. Okey, permainan Boria ni banyak dikaitkan dengan peristiwa Karbala, iaitu peristiwa pembunuhan Saidina Hasan dan Saidina Husain, iaitu putera kepada Saidina Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, oleh tentera-tentera Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, peristiwa ni membuatkan pengikut-pengikut Syiah mengadakan upacara perkabungan tahunan. Semasa upacara atau majlis itu, dia akan bersyair, bersajak, berlakon sementara dan mengikut yang sanggup meratap serta mencederakan diri. Alright, sehingga berdarah semata-mata ingin meratapi dan merasai suasana peristiwa Karbala tu. Okey, upacara atau majlis ini dikenali sebagai takziah. Sebab tu kalau macam ada orang yang kita pergi meninggal dunia, kita sebut dia takziah. Betul. Okey, apabila pergerakan ini cenderung ke arah politik, maka ada kumpulan yang menjadikan persembahan atau majlis ini mencari pengaruh. Dia cari pengaruh yang lain lah. Okey, dia ada lebih kurang pengaruh untuk majlis makan malam ni. Okey, bermulanya dibayai oleh toki ataupun saudagar-saudagar kaya yang untuk menarik minat pengunjung datang menyertai majlis tersebut. Jadi pada majlis orang kata majlis yang biasa dijadikan majlis keraian. Okey, sekitar abad tahun ke-19, permainan Boria ni dibawa oleh golongan India Muslim ke Pulau Pinang, kemudian yang mempengaruhi minat turut sama oleh orang-orang Melayu tempatan. Setelah orang Melayu tempatan menyerajui, maka banyak elemen perubahan yang telah diperbarui. Alright, semangat semangat kebangsaan menentang penjajah kerajaan British pada kita tu oleh kerana perjuangan menuntut kemerdekaan yang begitu kuat. Maka Boria dijadikan landasan untuk golongan Melayu serta golongan minoriti lain bersama menjadikan persamaan Boria, iaitu golongan Cina dan golongan India. Itulah dia sejarah dia. Panjang juga. Dia betul. Dia tak merangkumi satu, dia merangkumi tiga kaum yang ada, Melayu, Cina dan India. Okey, jadi kita nak sambungkan lagi ke ataupun kita ada? Okey, saya ceritakan sedikit je lagi. Okey, untuk perkataan Boria ni dikatakan berasal dari perkataan borai. Borai, apa itu borai? Okey, borai dari bahasa Hindustan yang bermaksud gila atau sasau. Maksudnya kalau orang menari Boria ni dia kata gila lah. Tapi sebenarnya bukan. Okey, maksudnya itu adalah borai dan dimaksudkan atau gila ataupun sasau. Boria juga bermaksud tika. Okey, dia bermaksud tika kerana ia dikaitkan dengan sepoi-sepoi ataupun askar-askar India yang dibawa masuk oleh British mempersembahkan Boria di lampiran ketika dia menyertai pakaian mereka juga. Alright, yang dibuat menggunakan tika untuk penggambaran. Memang panjang lah bercerita ni. Alright. Panjang juga Boria. Okey. Okey, apa pun di mana perkataan Boria ni tak ada siapa yang mengatakan betul ataupun salah, sebab dia hanyalah datang dari sumber lisan, bukan dari fakta yang dicatat ataupun yang ditulis di mana-mana. So tu yang kita tahulah. Research macam tu saja. Betul, dia research begitu-begitu saja. Okey. Sekarang ni kita okey untuk pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton yang di FB kita sekarang ni, kita berada di pekarangan Pulau Pinang ya. Bersegmen dengan tajuk Astaghfirullahalazim. Okey. Di akhir dia dapat ada gangguan sikit kat situ. Okey. Tak apa, kita selesai. Promotion iaitu kita ada mandi swimming pool untuk dewasa RM8. Ya. Untuk kanak-kanak RM5. Selain kita ada kita juga ada aktiviti tradisional seperti antaranya Pak Wan. Okey, kita ada permainan tradisional dekat sini. Kita ada congkak, kita ada gasing, kita ada guli, kita ada lestik dan juga sumpit di rumah Sarawak. Selain itu juga kita juga ada aktiviti lasak seperti ATV.
kita ada memanah, memancing pun ada. So yang terbaru juga sekarang ni kita ada wall climbing. Jadi bolehlah Untuk anda yang suka, beramai-ramai. bolehlah bersama-sama dengan kami dekat Mini Malaysia ni untuk mencuba wall climbing yang ada dekat sini yang terbaru. Okey, kita ada soalan? Ada soalan? Ada soalan. Okey, penerbit kita soalan beritahu ada FB. soalan FB. Okey. Okey. Soalan di FB kita berbunyi begini, apakah permainan tradisional yang terdapat di rumah Pulau Pinang? Apa yang ada kat dalam ni? Kita ada carom, permainan carom. So, kalau anda rasa anda tahu bermain carom ataupun nak tahu macam mana bermain carom tu, anda bolehlah datang ke Mini Malaysia merasai bukan sekadar main carom saja. Ya, Benda-benda lain pun kita Benda lain pun boleh main kat sini, tak ada masalah. Permainan yang ada dekat rumah tradisional adalah permainan yang diberi secara percuma. Hanya di rumah Terengganu, ya, betul. mewarna batik dikenakan bayaran sebanyak RM18. Anda boleh mewarna di situ dan boleh membawa balik batik tersebut. Ya, batik tersebut untuk meletak dan letak hiasan di rumah anda. Kenanganlah yang korang mewarna sendiri. Okey? Okey, saya rasa kita nak rehat dulu. Okay, sebelum saya rehat sebentar saja lagi, saya akan tunjukkan anda persembahan istimewa dari artis tari Mini Malaysia dan Sang Kasher Pak Aikrum Melaka. So selepas naik rehat ni kita ada tarian ya? Mungkin kita kurangkan kita naik rehat, kita akan berehat, nanti kita naik tangga. Okey. Alright. Kita kembali sekejap lagi. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula. Bila mentari akan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, tertinggal cuma hati dan kalimat. Denarilah, pandangilah, Lagu Mami! Oh, Mami! Masalah, apa dah main kau? Tak nak. Mami bawa sini dulu. Cepatlah masuk. Naiklah. Hampa tahu kau main carom? Kalau tak tahu, mainlah rumah Pulau Pinang, kan? lautannya biru, hai pantainya bersih, ku terpana. Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat petang bersama saya kembali Nur Aisyah dan juga Pak Wan ya. Yep. Okey, sekarang ni kita berada di pekarangan Pulau Pinang. Jadi Pak Wan, saya nampak ramainya yang cantik-cantik yang kakak-kakak abang-abang kita yang Okey, untuk makluman dan pengetahuan anda semua, yang kat belakang ni adalah artis tari Mini Malaysia dan Sang Kasher Pak Aikrum Melaka. Okey, untuk petang ni kami nak mempersembahkan anda sebuah tarian daripada Pulau Pinang, itu tarian Boria. Okey, sebelum kita nak mempersembahkan tarian Boria ni, ada apa-apa Aisyah nak bagi tahu ataupun promosi ke apa ke sebelum kita ni? Sekarang ni kita ada promosi untuk swimming pool ya. Swimming pool untuk dewasa RM8 dan kanak-kanak RM5. Untuk selain itu juga kita ada aktiviti lasak seperti ATV, memancing, memanah dan terbaru sekali adalah wall climbing. Selain itu juga kita ada package nostalgia iaitu makan berhidang. Jadi untuk hubungi secara lanjut boleh layari ataupun hubungi 013 313 8686. Saya ulang balik 013
313-8686. Okey, jadi Okey. sekarang ni Jadi sebelum saya tinggalkan anda dengan persembahan daripada artis tari Menyu Malaysia ni, jangan lupa datang ke Menyu Malaysia milik Ahsan Akon Melaka, kerana setiap cuti sekolah dan juga setiap hari Minggu kita ada persembahan kebudayaan oleh mereka. Waktu persembahan pukul 11 pagi, 2.30 petang dan juga pukul 4 petang. Okey, sebentar saja lagi kita ada persembahan juga di pentas. Okey, pada anda yang ada dekat dalam Malaysia ni boleh orang kata berpeluang melihat persembahan. Okey, sebelum saya tinggalkan anda dengan persembahan borak daripada artis tari Menyu Malaysia ini, jangan lupa saksikan segmen tradisi dan budaya di minggu hadapan, hari yang sama, hari Ahad, pukul 3 hingga pukul 4 petang. Jadi kami tinggalkan anda dengan persembahan kebudayaan dari artis tari Menyu Malaysia dengan tarian borak oleh artis tari Menyu Malaysia. Assalamualaikum.
kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa.